بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mohon daripada Allah agar Allah muliakan kita menghadiri majlis ilmu ini ikhlas kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita mohon Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan kebaikan yang kita buat ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan yang baik kepada kita untuk buat taat kepadanya. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala juga Allah khatamkan nyawa kita ini dengan husnul khatimah, dan itulah sebesar cita-cita kita sebagai seorang mukmin. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seperti sebelum ini kita membicarakan tentang kitab Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Cuma pada malam ini sebagai satu silsilah daripada perbahasan yang telah kita bicara pada hari Jumaat yang lalu, kuliah Jumaat itu, yang kita telah sebut tentang Imam Malik radhiyallahu an. Maka insya-Allah pada malam ini, dalam waktu yang ada ini, kita berkongsi dengan seorang lagi tokoh yang besar yang perlu kita ambil pedoman daripada kehidupannya, yang dia kita kira dalam mazhab dia adalah abang long lah. Dia lebih lama daripada mazhab-mazhab yang lain kerana usia pengasas bagi mazhab ini dia lebih terawal banding dengan pengasas bagi mazhab-mazhab yang lain. Maka seawalnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Mereka itu adalah ulama. Ayat ni dia adalah dalil kata ulama tentang kelebihan ilmu dan juga tentang kelebihan ulama. Juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Adakah sama orang yang ada ilmu bagi dirinya dan orang yang tidak ada ilmu? Maknanya tidak sama orang yang alim dengan orang yang jahil, tidak akan sama. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua orang lelaki. Seorang lelaki itu ialah orang yang alim, seorang lagi ialah abid. Abid ni orang yang suka buat ibadah, tapi dia tidak alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kata baginda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Kelebihan orang alim berbanding dengan abid, orang yang banyak ibadat tapi dia bukan alim, seperti kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan orang yang lebih rendah daripada baginda dari kalangan kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Allah, "Innallaha wa malaikatahu hatta al-hitana fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikat hingga ikan-ikan yang ada di dalam air, maka mereka berselawat ke atas orang yang menyampaikan ilmu kebaikan kepada manusia. Maka
hadirin muslimin dan muslimat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama-ulama yang menjadi bintang di dunia ini, yang menerangi dunia ini, yang hari ini nak cari yang sepertinya sangat sukar dan boleh dikatakan tak jumpa berkurun-kurun lamanya yang sepertinya, salah seorang daripadanya ialah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Kalau sebelum ini kita sebut tentang Imam Malik radhiyallahu an, maka pada malam ini kita sebut seorang yang alim yang namanya Imam Abu Hanifah. Kata ulama, Imam Abu Hanifah ini namanya An-Nu'man bin Thabit. Nama dia Nu'man, ayahdanya nama Thabit, ayah dia. Datuknya nama Zuta bin Mah Al-Faqih Al-Kufi. Dia berasal daripada Kufah. Ini nama mengikut pendapat yang rajih dalam mazhab, di kalangan para ulama. Ada juga pendapat dhaif kata sebahagian ulama, nama dia ialah Nu'man bin Thabit bin Nu'man bin Al-Marzuban. Jadi datuk dia ni namanya Marzuban. Sebenarnya tuan-tuan, datuknya yang nama Marzuban ini asal dia daripada Kabul. Pernah dengar nama satu ibu negara nama Kabul di Afghanistan kan? Maka hari ini di Afghanistan. Jadi dia ni asal daripada situlah. Kemudian Marzuban ini dia bukan orang Muslim. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia memeluk Islam. Dia peluk Islam dan dia berpindah, family dia berpindah ke Kufah. Lahir Imam Abu Hanifah daripada zuriat dia ni di Kufah. Maka dia jadi orang Kufah lah, tanah air dia di Kufah. Nah, ini Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Berdasarkan sejarah yang ringkas ini, kita tahu bahawa asalnya Imam Abu Hanifah ni orang Parsi. Dia daripada keluarga bangsawan Parsi. Kita sebut hari ni Persian kan, orang Persian, orang Parsi. Farsun ni orang Parsi yang kawasan Iran, kawasan itulah yang tan-tan banyak tu, itu kawasan mereka. Maka bilakah dilahirkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an? Ulama kata dilahirkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ini pada tahun 80 Hijriah. Awal lah. Kalau Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, sebenarnya tahun itu adalah tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Jadi dia lahir pada tahun 80 Hijriah. Dia meninggal pada tahun di mana lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, iaitulah tahun 150 Hijriah. Jadi sebab itulah saya kata dia lebih awal daripada mazhab yang lain. Dan Imam Malik radhiyallahu an lahir pada tahun 95 Hijriah. Maknanya Imam Abu Hanifah lebih awal daripada Imam Malik, dan Imam Malik lebih awal daripada Imam Syafi'i dari sudut kelahiran itu, dan Imam Syafi'i lebih awal daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, kerana Imam Ahmad ibn Hanbal murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ni murid kepada Imam Malik, dan Imam Syafi'i salah seorang guru dia adalah namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dia adalah murid kepada Imam Abu Hanifah. Tolak gimari. Jadi tuan-tuan tengok kesinambungan ilmu di antara ulama tu. Dia mengaji di antara satu dengan yang lain. Maka di sini kita boleh ambil intipati lah, bahawa ilmu agama ni dikongsi di antara satu dengan yang lain. Orang alim ini, walaupun dia alim dalam banyak bidang, tetapi bila dia jumpa dengan orang alim yang lainnya, barangkali orang ini ada faedah yang boleh dia ambil daripadanya. Sebab itu dia saling mengambil ilmu di antara satu dengan yang lain, menunjukkan kecintaan ilmu itu lebih dalam di kalangan orang-orang zaman dahulu. Di zaman salafus salih, mereka sangat mencintai ilmu, pantang dengan majlis ilmu, maka mereka hadir. Ini tuan-tuan tabiat dan sikap yang ada pada orang-orang dulu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an wafat dia pada tahun 179 Hijriah. Ini wafat dia. Dan Imam Abu Hanifah ini dia termasuk dalam kalangan ulama tabi'in. Kita tahu sahabat kan.
yang hidup sempat jumpa Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah dan dia mati beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Dan tabi'in dia tak sempat jumpa Rasulullah, dia sempat jumpa sahabat Rasulullah. Maka Imam Abu Hanifah dia adalah tabi'in, dari kalangan tabi'in. Maknanya besar martabat dia tu, dari kalangan tabi'in, dan sudah tentulah dia termasuk dalam kalangan salafus salih dan dia termasuk dalam kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ayah dia tuan-tuan dia nama Nu'man bin Thabit. Mazhabnya dinamakan dia dengan mazhab Hanafi. Ulama-ulama yang mendukung mazhab ini dinamakan sebagai Hanafiyah. Nah, dinamakan dengan nama itulah. Maka nama Hanafiyah, nama Hanafi ini nisbah kepada anak lelaki dia seorang tu, namanya Hanafiyah, dia ayah kepadanya, maka Abu Hanifah. Jadi nama mazhab ini disandarkan kepada anak yang sulung daripada anak-anak Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Ayahandanya nama Thabit. Ayahanda dia nama Thabit, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang saleh, dan ayahnya ini terkenal sebagai peniaga pakaian atau peniaga baju. Peniaga pakaian atau peniaga baju, dan ayah dia ini walaupun dia seorang peniaga, dia besarkan Abu Hanifah, Thabit nama ayah dia. Dia besarkan Imam Abu Hanifah dengan jejak langkah ulama. Dia ajar anak dia ini ilmu agama. Dia tarbiyah anaknya dengan tarbiyah ulama. Maka Thabit pernah satu ketika diriwayatkan bahawa dia jumpa, Thabit ni ayahanda dia, sempat jumpa Sayyiduna Ali radhiyallahu an, tapi ketika itu dia masih kecil lagi. Bila dia jumpa Sayyiduna Ali radhiyallahu an, maka Sayyiduna Ali radhiyallahu an doakan dia. Lalu doakan berkat padanya dan zuriat dia. Dan datang zuriat daripada Thabit ini yang didoakan berkat oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu an ialah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Jadi barangkali disebabkan doa yang berkat daripada Imam Ali radhiyallahu an, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Imam Abu Hanifah jadi masyhur sampai sekarang ini, ulama yang besar. Seawalnya tuan-tuan, oleh kerana ayahandanya seorang peniaga pakaian, maka pada awal episod kehidupan Imam Abu Hanifah, maka dia mewarisi perniagaan ayahnya pada awal-awal kehidupan dia di dunia ini. Maka dia dapat kedai milik ayah dia, jual pakaian, dan dia jadi peniaga. Dan satu perniagaan ini kerja ulama, bukan kerja orang yang jahil je. Jadi Imam Abu Hanifah pernah berkecimpung dalam isu dalam perniagaan. Bukan satu perkara yang aib untuk seseorang itu dia berniaga. Bahkan itu punca rezeki, dan dia pintu rezeki yang luas. Dan orang yang amanah dan jaga hukum hakam syarak, bila mana dia berniaga, maka dipuji oleh syarak. Dalam riwayat At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Peniaga yang jujur, yang telus, nanti dihimpunkan di padang mahsyar di hari kiamat bersama dengan para siddiqin di kalangan awliya, dihimpunkan bersama dengan syuhada, dihimpunkan bersama para anbiya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Seawalnya dia memang bekerja, dan dia ni tuan-tuan, family-nya adalah family yang ada harta, yang mewah, yang kaya. Imam Abu Hanifah di awal kehidupannya setelah itu, dia mula menceburi dalam ilmu agama. Dia mula belajar ilmu agama sehingga dia boleh keluarkan fatwa dan dia boleh mengajar. Dan istimewa apabila saya sebut bahawa dia seorang tabi'in, membuktikan bahawa dia ini adalah tabi'in, kerana dia sempat jumpa dengan sahabat Nabi. Berapa orang disebut oleh ulama, dia pernah jumpa 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Salah seorang namanya Anas ibn Malik, seorang lagi namanya Anas ibn Malik, dia jumpa pada tahun 95 Hijriah. Nah, ini dia jumpa dengan Anas bin Malik, dicatatkan oleh sejarah bahawa dia jumpa dengan Anas ibn Malik pada tahun 95 Hijriah. Dan dia jumpa dengan Abdullah ibn Anas.
Dia jumpa juga Wathilah bin Ashqa. Dia jumpa juga Abdullah bin Abi Aufa. Dia jumpa juga sahabat Nabi nama Abdullah bin Juzu' Az-Zabidi, dan dia riwayatkan hadis daripadanya. Dan dia jumpa juga Maqil bin Yasar, dan ramai lagi yang meriwayatkan, yang dia riwayatkan daripada ulama-ulama, dan ramai juga ulama-ulama yang meriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah. Ibnu Abidin ini ulama Hanafi, dia kata lebih daripada 3,000 guru kepada Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang sebahagian daripada kita boleh jadi kita rasa pelik. Sebab jarang daripada hari ini adat mengaji berguru makin hilang. Orang dulu dia tidak akan ambil ilmu melainkan daripada guru. Supaya dia jaga kesahihan sesuatu sesuatu maklumat itu diambil. Maka salah satu cara yang diwarisi daripada zaman ke zaman, dan cara yang diambil oleh ulama ialah cara ambil ilmu secara talaqi dengan guru yang faham daripada hadis, yang faham daripada kitab. Maka ulama-ulama itu cara bagaimana ilmu itu dipindah dari seorang ke seorang yang lain dengan cara ilmu bertalaqi. Dan Imam Abu Hanifah dia beri contoh kepada kita bahawa guru dia lebih daripada 1,000 orang. Maka hari ini kita boleh muhasabah bahawa guru kita mesti ramai. Hendak dalam fiqh kita kena ada guru, dalam tauhid kena ada guru, dalam Al-Quran kena ada guru, dalam hadis kena ada guru. Kita di dalam ilmu basuh mayat, kita panggil mandi mayat, kena ada guru juga. Dan ilmu dalam faraid kena ada guru. Jadi seseorang yang nak menceburi sesuatu ilmu, sesuatu urusan, dia kena ada ilmu. Hatta muamalat dalam urusan jual beli, dalam urusan syarikat, dia kena tahu hukum hakam yang berkaitan dengannya. Dia nak rujuk siapa, dia kena ada ilmu, dia kena ada guru. Dengan itu dia tahu bila dia berkecimpung di dalam sesuatu perkara, itu dikira dia telah memasuki sesuatu perkara setelah dia tahu hukum, sama ada dia halal ataupun dia haram. Banyak orang masuk dulu, baru tanya apa hukum ini. Saya dah masuk berapa tahun dah? Saya dah menceburi salah satu dari perniagaan namanya begini, dah berapa lama dah baru tanya hukum. Tapi padahal dari sudut asal seseorang itu jangan dia masuk dalam sesuatu perkara melainkan dia tahu tentang perkara tersebut. Hatta nikah kahwin, kerana nikah kahwin lebih dahsyat daripada kontrak muamalat. Jangan masuk ke dalamnya selagi dia tidak ada ilmu. Dan oleh kerana tidak ada ilmu, bawa kepada perkahwinan yang membawa kerosakan di awalnya hingga retak di akhirnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia belajar dengan ulama. Salah seorang daripada ulama yang dalam fiqh dia mengaji, namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Menarik tuan-tuan, Hammad bin Abi Sulaiman ini disebut bahawa dia salah seorang daripada guru Imam Syafi'i. Salah seorang daripada guru Imam Malik, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Dan dia belajar ilmu fiqh daripada Hammad ini, daripada Hammad bin Abi Sulaiman. Dan hebatnya Imam Syafi'i tuan-tuan, semua ulama yang datang setelah itu rujuk hebatnya Imam Abu Hanifah. Semua ulama yang datang setelah itu rujuk Imam Abu Hanifah di dalam fiqh. Hingga Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi, dia kata, "Idza arada an yatabahhara fil fiqh, fahuwa 'iyalun ala Abi Hanifah." Siapa je yang mahu jadi orang yang mahir di dalam ilmu fiqh, maka hendaklah dia bergantung kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Orang pertama tuan-tuan mahir di dalam perbahasan ilmu fiqh ini adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan guru dia dalam fiqh ni tuan-tuan siapa? Namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Menariknya di sini, Hammad bin Abi Sulaiman ni siapa? Dia tuan-tuan mujtahid. Salah seorang daripada mujtahid di zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan Imam Abu Hanifah ni dia murid kepada Hammad, dan diriwayatkan setiap apa yang disebut oleh Hammad dia hafal. Segala yang diajar yang keluar daripada mulut Hammad
dicatat dan dia hafal. Ini Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ini boleh dikatakan di zamannya min azkiya'il alam, di antara manusia yang paling bijak di dunia di zaman dia, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Satu ketika tuan-tuan, Hammad bin Abi Sulaiman, dan ini perangai guru lah. Guru ni antara salah kadang dia mengajar, salah satu bila dia dah ada murid, contoh di pesantren, di pondok tuan-tuan, maka akan ada satu ketika dia nak buat ujian. Kan kita ada exam, kita ada imtihan. Itu tuan-tuan ujian. Maka kalau dia tanya kepada murid-muridnya, saya dalam masalah ini, saya fatwakan apa? Saya telah sebut apa tentang masalah ini? Jadi ada murid dia jawab, Tuan Guru sebut begini-begini tentang masalah sekian-sekian. Jadi dia dengar, bila dia dengar, sebahagian daripada muridnya ada yang jawab betul, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Dia dapati rata-rata yang lain tu ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Macam itulah. Tetapi Imam Abu Hanifah, setiap kali dia jawab dengan jawapan yang betul. Ini Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Maka apabila begitu keadaannya, mula tertariklah guru dia ni. Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ni mula dia sayang, mula dia jatuh cinta dengan Imam Abu Hanifah, mula dia rasa berkenan, dan bila guru dia kasih, dia akan letakkan murid dia duduk di depan sekali. Dan di antara adat orang-orang dulu, ulama-ulama, bila dia sayangkan seorang murid, maka dia akan tempatkan orang itu paling hadapan sekali. Hingga kalau pondok tuan-tuan, dia panggil kepala talaqi. Ini istilah orang pondok lah. Jadi orang yang duduk jaga ilmu, yang akan bakal ambil ilmu daripada guru yang betul-betul tamakun, yang betul-betul kita kata mantap, yang ambil guru apa maklumat daripada guru 100% ataupun 80% ke atas ni yang duduk di hadapan, yang guru nak dia catat segala yang dia syarahkan daripada kitab tuan-tuan. Maka Imam Abu Hanifah ni, dia sehingga Imam Ahmad ibn Abi Sulaiman letakkan dia di depan halaqah majlis. Dan satu ketika Hammad bin Abi Sulaiman ni jadi sibuk. Satu ketika dia perlu bermusafir, maka dia tak dapat nak fikir orang lain yang boleh ganti diri dia untuk sambung pengajian. Dia nak bermusafir tuan-tuan dalam 2 bulan, maka dia telah amanahkan majlis dia ini diganti oleh Imam Abu Hanifah, murid dia. Maka Imam Abu Hanifah duduk di tempat yang diduduk oleh Imam Ahmad bin Abi Sulaiman, dan dia mengajar di tempat di situ. Dan orang ramai, bila dah orang baru mengajar, ramai datang, maka mulalah orang tanya soalan. Tetapi tuan-tuan, sebahagian ulama bila dia sebut soalan di zaman salaf, dia tidak akan banyak soalan seperti zaman sekarang ni. Kerana orang kata ulama, kerana soalan di zaman salaf tak ramai, tak banyak, kerana banyak dari kalangan manusia itu dia hadir majlis ilmu dan dia hadam banyak ilmu, maka mereka tidak ada kemusykilan yang banyak tentang agama dan tak memperbanyakkan soalan. Tetapi di akhir zaman, setiap isu, setiap ini banyak menjadi persoalan dalam otak dia, dalam fikiran dia, maka banyak soalan. Kalau dibuka banyak soalan, maka kerana ilmu makin berkurang, khususnya ketika di akhir zaman. Dan itu adalah antara faktor yang disebut dalam hadis tanda-tanda akhir zaman. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kembali nak cerita tadi bahawa Imam Abu Hanifah bila mana dia ganti kelas guru dia, maka gaib guru dia ni selama 2 bulan. Bila mana dalam tempoh 2 bulan ini datang orang mengaji dengan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, maka dia ditanya tentang fatwa dan dia bagi fatwa dan dia jawab soalan-soalan orang yang tanya, kerana dia tahu tentang jawapan. Dia belajar ramai ulama-ulama, maka dia telah jawab soalan-soalan orang yang tanya. Dan istimewanya, cermatnya dia, setiap jawab soalan yang ditanya dan jawapan dia catat dan dia semak. Bila mana pulangnya Hammad setelah 2 bulan, maka dia semak setiap daripada jawapan yang dia jawab dan soalan yang dikemukakan kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Ini cermat orang dulu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Hammad dia kata, saya setuju
dengan 40 jawapan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, dan saya tak setuju 20 jawapan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Di sini ada satu benda penting. Ketidaksetujuan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Abi Sulaiman ini, guru dia, kerana dia mujtahid. Dia bukan orang yang bukan mujtahid, dia ulama mujtahid. Dan Imam Abu Hanifah yang beri fatwa yang berselisihan dengan gurunya ini, dia juga mujtahid. Maka tuan-tuan, dua-dua ni mujtahid. Bukan macam saya ni nak bercanggah dengan dengan ulama-ulama, sekiranya saya bukan mujtahid. Tetapi ini mujtahid dalam rangka autoriti dia tu, autoriti dalam memberi pandangan itu ialah autoriti yang dikira orang yang boleh keluarkan nas, keluarkan hukum berdasarkan bahan mentah Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai mujtahid. Maka perselisihan dua ini, guru dan murid ini, berdasarkan ijtihad. Bukan maknanya Imam Abu Hanifah dia bagi jawapan lontar je, jawab je apa yang rasa nak jawab. Dengan arti kata lain, fatwa dengan tanpa ilmu, kerana fatwa dengan tanpa ilmu dosa. Nabi sebut dalam hadis Rasulullah bahawa Nabi kata apa? Man afta bighairil alam fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesiapa yang memberi fatwa dengan tanpa ilmu, laknat Allah ke atasnya dan para malaikat dan manusia keseluruhannya. Beri fatwa, beri pandangan dalam agama dan dia tidak ada ilmu tentangnya, maka ini bahaya. Dia boleh dapat dosa dengannya. Ajra'ukum ala fatwa, ajra'ukum ala nar. Keberanian kamu memberi pandangan terhadap agama, beri fatwa dalam agama, dia tak belajar ilmu, dia ambil internet maka dia bagi fatwa, maka dia telah memberanikan diri menempahkan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya fatwa ni bukan satu perkara yang biasalah. Memberi pandangan terhadap hukum itu bukan satu perkara yang mudah. Maka mestilah seseorang itu dia ada ilmu tentangnya. Maka oleh kerana berlaku perselisihan ini, dan tak salah sebenarnya kerana dia seorang mujtahid, tetapi Imam Abu Hanifah dia mula rasa dirinya perlu ikut gurunya, dan dia tak bercakap setelah itu kalau orang tanya selagi ada gurunya. Seperti mana di zaman Imam Malik, saya cerita sebelum ini di hari Jumaat, bahawa Imam Malik selagi ada dia di Madinah pada ketika itu, orang tak berani di mana-mana nak beri fatwa. Kalau ada orang bagi fatwa di zaman dia, orang akan kata, adakah berani kamu bagi fatwa sedangkan Imam Malik berada di Madinah? Jadi banyak orang dia akan rujuk Imam Malik terlebih dahulu dalam banyak-banyak isu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dia sempat belajar dengan guru dia yang ini sahaja selama 18 tahun. Jadi tuan-tuan tengok, orang mengaji ni kita kena belajar seperti ulama dulu katalah, daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Bukan 4 tahun, bukan kita dah habis degree, khalas saya tak nak dah mengaji. Kita dah habis master, khalas saya tak nak mengaji dah. Saya dah habis PhD, tak nak mengaji dah. Habis profesor, tak nak mengaji dah. Ilmu ni daripada buayan sehingga mati. Jangan kira ilmu ini dia berhenti bila ada habis tempoh tertentu. Itu bukan cara dalam agama, tuan-tuan. Bahawa seseorang itu bila dia sampai peringkat tinggi pun di dalam bidang dia, maka dia masih lagi ada kekurangan di dalam ilmu-ilmu yang lain. Bayangkan kalau kajian yang dibuat itu bukan dalam semua ilmu pun, kajiannya dalam sebahagian subtopik di dalam ilmu itu pun sangat narrow dan kecil sehingga boleh dapat PhD itu, sehingga kita dapat buat tesis kita tu. Dan kalau dilihat kepada narrow yang lain, jalan-jalan yang dalam ilmu itu begitu banyak cabangnya lagi. Kerana itu, sebab itulah walaupun ulama-ulama dulu tidak ada title yang macam itu, untuk kita cari orang macam Syafi'i hari ini yang ada title, ada tak sepertinya? Secara realiti, kalau kita cari orang yang seperti Imam Malik, secara realiti sebiji atau dekat-dekat dengannya, kada yakuna mustahilan. Seolah-olah, kata ulama, seolah-olah mustahil nak jumpa yang sepertinya di dunia ini. Dan bukan sekarang, dah berkurun-kurun lamanya sudah hilang orang yang sepertinya. Ni nak ceritanya, tuan-tuan, sehingga hari ini kekal 1300 tahun yang lalu pendapatnya valid sampai hari ini, tak gitu?
pendapat dia. Sebab apa? Kalau ada satu pendapat yang lain yang mengatasi, sudah tentu akan tenggelam. Maka pendapat dia itu sehingga hari ini, 4 mazhab itu dia valid sehingga hari ini orang amalkan di dunia sehingga hari ini. Nak menunjukkan betapa mereka ini menggunakan 100% alat ijtihad yang ada pada mereka menepati apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebahagian daripada ulama manusia pada hari ini, bila kita sebut tentang Imam Abu Hanifah, kena sebut jugalah mereka orang panggil telajak perahu lah. Bila sebut ulama-ulama macam ini, sebahagian daripada mereka tak kenal Imam Abu Hanifah, hingga dia kata nahnu rijalun wa haula'i rijal. Kami ini adalah orang-orang yang hebat, dan seperti mana ulama-ulama Imam Abu Hanifah hebat. Kalau Imam Abu Hanifah boleh keluar pendapat itu, maka aku bercanggah dengannya dalam masalah itu. Jadi dia letakkan keadaan situasi dia itu setara dengan Imam Abu Hanifah. Bahkan sebahagian ada satu video tu dia kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an khabith, orang yang keji. Ini dia hina Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Dan dia kata Imam Abu Hanifah kafirun, keluar daripada agama. Masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, kebanyakan manusia yang ada di dunia hari ini yang mengikut mazhab, kebanyakan mazhab Imam Abu Hanifah. Kebanyakan yang ada di dunia hari ini, kalau dilihat kata Al-Kautsari dan sebagainya, mereka ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik, Imam Syafi'i paling ramai. Dan hari ini sebahagian ilmuwan dia kata mazhab Syafi'i pengikut dia lebih ramai daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Dulu masa ada Khalifah Utsmaniyah lempak apa tu kita panggil Empire Utsmaniyah itu sangat besar sehingga tersebar disebabkan pentadbiran Utsmaniyah, maka mazhab Imam Abu Hanifah ini dia disebarkan begitu luas. Namun setelah itu mazhab Syafi'i mula tersebar lebih banyak daripada mazhab-mazhab yang lain. Maka sebahagian orang letak nama Imam Abu Hanifah ini sebagai keluar daripada Islam. Syiah dia kata laknatullahi ala Abi Hanifah dalam kitab Usulul Kafi. Dalam kitab Usulul Kafi, konon-kononnya ini kitab hadis Syiah, maka dia kata tuan-tuan laknatullahi ala Abi Hanifah. Dia kata laknat Allah Taala ke atas Imam Abu Hanifah. Dia sebut dalam kitab dia Usulul Kafi, dikarang oleh Abu Ja'far Muhammad bin Yaqub Al-Qulaini. Ini dia tuan-tuan, dia kitab dia. Kalau kita dalam ahli sunnah wal jamaah, kita ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim. Syiah dia tak nak ikut itulah. Dia ikut kitab hadis dia. Maka dia buat satu kitab namanya Usulul Kafi. Ini masyhur di dalam pahaman mereka. Dan ada satu golongan yang kontra dengan Syiah ini, satu lagi, mereka juga hina Imam Abu Hanifah. Dia namakan Imam Abu Hanifah sebagai Abal Jifah, bapa bangkai, wal-iazubillah. Dan dia lebih teruk daripada Syiah. Dia kata Imam Abu Hanifah ini kafir, dan sepakat salafus salih. Yang dimaksudkan dengan salaf itu bukan ulama-ulama zaman dahulu, tapi golongan mereka sepakat bahawa Imam Abu Hanifah keluar daripada Islam. Dan ini bahayalah, sampai mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Dan ini memang ada dalam kitab-kitab mereka. Antaranya kalau nak dirujuk, ialah nama kitab itu ialah Ad-Dinul Khalis, dikarang oleh Al-Qunuji. Dan dia kata mana-mana manusia yang ikut 4 mazhab ini, maka semuanya jatuh dalam syirik, wal-iazubillah. Ni kitab ni ada, boleh apa tu kita download secara internet. Dan dia sebut dalam 144 halaman 144, muka tajuk dia Taqlidul Madzahibi Syirkun. Ikut mana-mana mazhab dalam mazhab mu'tabar, Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, maka keluar daripada agama. Kenapa? Alasan dia dan illah dia kata kerana ikut mereka yang dah mati. Imam Syafi'i kan dah mati, Imam Malik kan dah mati, Imam Abu Hanifah kan dah mati. Dia kata ikut orang mati maka jadi syirik. Subhanallah. Kita tanya, Imam Nabi Muhammad masih hidup ke sudah meninggal? Lepas tu kita ikut Nabi Muhammad ke tidak? Ikut tak tuan-tuan? Kita ikut. Dan orang yang dia jadi imam yang dia ikut tu, golongan ulama-ulama yang mereka kata ulama dia tu, dah mati ke dah hidup, masih hidup? Banyaknya dah meninggal dunia. Bah ikut mereka tu macam mana? Tak dikira sebagai syirik ke tidak? Itu tuan-tuan. Jadi persoalan itu diletakkan kepada kebanyakan manusia yang ada di dunia ini.
tapi dia lupa, dia ikut beberapa orang yang telah meninggal dunia, sudah meninggal dunia, maka hukum kepada sekalian ramai manusia yang ada di dunia ini dengan syirik itu adalah satu perbuatan yang melampau, yang kita panggil sebagai ta'assubul madhhabi, ya, ketaksuban pada satu aliran tertentu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ni Ahlussunnati wal Jamaah ikut seperti mana kita sayang kepada mazhab Syafi'i, kita sayang kepada mazhab Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan sebagainya. Kemudian Imam Abu Hanifah ni dia bukan seorang yang teramat rendah di dalam ilmu hadis. Bahkan Imam Abu Hanifah ini seorang yang ada kemahiran juga di dalam ilmu hadis, sehingga dia ada kitab namanya Musnad Imam Abu Hanifah, dan mazhab dia bukan satu mazhab yang kita kata hanya diletakkan kepala otak je dalam mengeluarkan pendapat. Tak betul. Hanya mengikut pendapat kepala dia je, dia tinggalkan Al-Quran dan hadis. Tak betul. Sehingga kan pengambilan mazhab Abu Hanifah juga seperti mazhab Syafi'i, di awal sumber adillah syar'iyah, dalil-dalil syarak diambil daripada Al-Quran juga. Bahawa dia akan mendahulukan pendalilan daripada Al-Quran. Yang kedua, dia akan dahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Seperti mana dan banyak daripada ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Ahnaf ataupun Hanafiyah ini, di kalangan ulama hadis seperti Abi Ja'far At-Tahawi, ini di antara ulama hadis. Abu Yusuf Al-Qadhi, ini di antara ulama hadis. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, di antara ulama hadis. Dan juga ramai lagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ini yang kalam mereka membentuk jadi mazhab Hanafi ini, mereka di kalangan ahli hadis. Jangan kita pandang enteng. Kita masuk dalam ilmu hadis, maka Imam Abu Hanifah ini kiranya sangat cetek di dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dia pegang kepada ijma' yang banyak sebahagian manusia pada hari ini tolak ijma' ulama. Ijma' ni kata para ulama dalilnya kuat seperti nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ulama tidak akan berijma' di dalam perkara itu melainkan ada isyarat nas daripada Al-Quran atau hadis Rasulullah, walaupun tidak disebut secara sarih ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, dia pegang juga ijma', dan juga dia pegang qiyas, kemudian dia pegang istihsan, dan satu lagi adat dan uruf. Ini dia panggil adillah syar'iyyah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru dia ini juga di kalangan ulama hadis. Kalau kita pertikaikan tentang hadisnya Imam Abu Hanifah, kita kena pandang elok-elok. Imam Abu Hanifah, guru dia Atha bin Abi Rabah. Ini adalah ulama dalam ilmu hadis. Dan juga Abi Ishaq As-Sabi'i, Muharib bin Dathar, Haytham bin Habib As-Sawaf, dan juga Muhammad bin Al-Munkadir, Nafi' di antara ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dan juga kita kena tepuk dada kita, kalaulah ini ulama-ulama yang besar di kalangan di zaman itu, dia ulama hadis dan dia jadi guru kepada Imam Abu Hanifah, maka hari ini kita pernah ambil dengan siapa? Ilmu hadis, sehingga kita kritik seperti itu, sehingga mengeluarkan Imam Abu Hanifah daripada agama, wal iazu billahi taala. Dan juga kita nak kena lihat juga Imam Abu Hanifah ini, dia telah memproses ramai murid-murid yang luar biasa. Salah seorang daripadanya ialah Ubaidullah ibn Mubarak. Ini seantara ulama yang hebat. Dan juga Waqi', dan juga antara yang masyhur yang jadi murid kepada Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi ini setelah meninggalnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi ini dia jadi Qadhi Al-Qudat. Qadhi Al-Qudat ni tuan-tuan, istilah dia ketua para hakim dan para mufti. Grand mufti dan ketua peguam, ketua hakim. Maka itulah jawatan yang kita panggil, kalau ada satu pemerintahan yang dipegang oleh khalifah, setiap negara-negara Islam di bawah lembayung khalifah ini, maka ada qadhi di situ, di sini, maka himpunan semua qadhi dia jadi ketua qadhi. Maka ketua qadhi di zaman itu disebut sebagai Qadhi Al-Qudat. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, Qadhi Al-Qudat bagi seluruh negara
ketua qadi di dunia pada ketika itu siapa? Itu namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf murid kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini di zaman mana? Ini di zaman tabi'in, di zaman tabi'in. Dan dia juga ada murid yang masyhur juga, namanya Abul Hasan Asy-Syaibani. Abul Hasan Asy-Syaibani. Abul Hasan Asy-Syaibani, dia guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah sampai ke Iraq dan Imam Syafi'i sempat mengaji dengan dia. Sempat mengaji dengan dia di Iraq, tuan-tuan. Sempat mengaji dengan dia di Iraq. Dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ini, kalau kita sebut dari sudut sifat dia, wajahnya cantik, kacak. Imam Abu Hanifah ini pakaiannya agak mewah. Dia orang ada harta sedikit kerana family dia ada harta, tuan-tuan. Dan dia ini suka mengenakan bau-bauan. Kiranya kalau dia lalu, orang tahu ini Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah sering mengajar di Masjid Al-Kufah. Masjid Al-Kufah di Iraq. Maka kalau di masjid tu, kalau orang tengok ada seorang syaikh yang sedang mengajar di Masjid Al-Kufah, itu adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Dan ada satu keistimewaan dan satu cerita yang biasa ulama sebut tentang Imam Abu Hanifah di dalam memberi fatwa. Dan keunikan fatwa Imam Abu Hanifah ni, satu ketika ada orang tanya. Imam Abu Hanifah, datang orang lelaki tanya, "Ya Imam, wahai Imam, saya ada soalan." Orang ni, tuan-tuan, pantang buka soalan, dia tanya. Kadang-kadang tak ada kaitan dengan nak beri hukum pun, tapi tanya juga. Imam Abu Hanifah ni orang yang masya-Allah murabbi. Orang tanya pun dia ulama mujtahid besar. Dan sebahagian soalan dia jawab, masya-Allah. Dia datang orang ini tanya kepada dia, "Wahai Imam, saya ni ada duit. Duit saya ni saya simpan dalam tanah." Orang dulu kan, dia simpan duit kat mana? Bank ada tak zaman dulu, tuan-tuan? Cuba tengok bank zaman ini. Saya ingat tak ada lah. Saya tak ada pengetahuan tentang bila bank yang mula-mula ada. Tapi seingat saya tak ada lah di zaman Imam Abu Hanifah ini. Maka tuan-tuan, biasanya orang simpan macam inilah, di bawah bantal, dalam peti. Itu standard kan. Namrud dia simpan dalam tanah juga tu, dengan petinya. Dan juga tuan-tuan, di zaman itu sebahagian kalau banyak tu dia letak di halaman rumah dia tanamlah di kawasan-kawasan tanah milik dia. Maka lelaki ini dia simpan harta dia dengan cara tanam. Dia kebumikan harta di satu tempat. Tiba-tiba dah lama berlalu ni, lupa. Mungkin orang tua ke apa ke, dia lupa, tak tahu duduk mana. Dah simpan duit dia mungkin 1,000 duduk situ, 10,000 duduk sana, tak ingat duduk di mana dah. Nak cari tak jumpa. Maka dia boleh pergi datang jumpa mufti negara. Dia tanya, "Saya ni ada satu kes, nak tanya hukum. Saya ada duit simpan di halaman rumah, tapi tak ingat dia duduk di mana. Macam mana jawapannya? Apa jawapan fatwa?" Dia tanya jawapan fatwa. Maka jawabnya mudahlah. Imam Abu Hanifah dia jawab kepada dia dengan serta-merta. Dia kata, "Wahai lelaki, jawapannya begini. Kamu pergilah, kamu balik dan kamu solat pada malam ini sepanjang malam tanpa berhenti sampai ke waktu pagi. Insya-Allah kamu akan ingat tempat yang kamu simpan." Itu jawapan fatwa dia. Masya-Allah. Maka lelaki ni ialah orang ulama yang bagi jawapan, dia pergi buat. Dia balik dan dia solat sunat lah, tuan-tuan. Ni maksud dia solat sunat sepanjang malam tu. Tapi sebenarnya tak sampai sepanjang malam. 1/4 malam je dah ingat tempat hak dia lupa. Banyak benda kalau masa solat kita ingat, betul tak, tuan-tuan? Jadi masa solat ni lah duk ingat benda hak lupa tu. Jadi inilah yang berlaku kepada lelaki ni. Tak sampai 1/4 malam, ingat dia lupa di mana harta dia. Maka dia pun jumpa, dia teringat. Maka datang jumpa Imam Abu Hanifah di malam tersebut. Imam Abu Hanifah jawab kepada dia. Dia kata dia jumpa ada harta. Imam Abu Hanifah jawab. Dia kata, "Laqad alimtu anna syaitan la yada'uka tusalli lailata kullah." Dia kata, "Aku dah tahu dah. Syaitan tu dia takkan bagi peluang untuk kamu ibadat sepanjang malam. Dia takkan bagi. Dia akan cari jalan ingatkan kamu di mana duit tu." Subhanallah. Maka tuan-tuan, kata Imam Abu Hanifah, "Kalau begitu, sekarang pulanglah ke rumah, lengkaplah sebahagian waktu yang ada ini sehingga waktu pagi.
sebagai kamu syukur kepada Allah dengan kamu solat kepadanya, sebagai syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ini disebut di dalam sejarah tentang jawapan Imam Abu Hanifah ini, tentang keunikan jawapan fatwa daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Ini Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak sebut banyak tentang Imam Abu Hanifah, namun saya nak ringkaskan di sini. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ini, dia berlaku satu mihnah, diberi satu jawatan supaya jadi qadhi, dia tak nak. Bila tak nak, tuan-tuan, ringkas ceritanya, dia di penjara. Dan dia disebabkan dia menolak jawatan jadi qadhi. Kenapa dia tolak? Kerana masih ramai orang yang boleh jadi qadhi pada ketika itu. Maka sebab itu dia tolak. Maka ada ulama kata disebabkan itu dia meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Dia meninggal dunia disebabkan dia dipenjarakan. Dia meninggal di penjara, dan ada pendapat yang kata bahawa dia tidak meninggal di penjara. Bagi yang kata bahawa dia meninggal di penjara, maka dia dikeluarkan jenazahnya daripada penjara, dan mula orang ramai, tuan-tuan, menangis bila keluarnya Imam Abu Hanifah ini. Ulama ni macam itulah. Lahir dia menangis, maka orang lain gembira. Tak ulama. Bila dia meninggal dia gembira, maka orang lain menangis. Itu ulama, tuan-tuan. Maka solat ke atas jenazah dia 50,000 orang, dan dia dikebumikan di perkebumian Khairazan di Baghdad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya ingat sekadar ini walaupun ringkas tentang Imam Abu Hanifah. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita, berikan kepada kita keberkatan daripada ulama-ulama ini, supaya kita jadikan mereka sebagai pedoman dan ikutan kita dalam kehidupan kita. Qulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa bain ma'asik. ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.